Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang, salam satu Malaysia dan salam KML. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua di dalam forum atas talian pada hari ini. Pada hari yang barakah ini, para hadirin yang dihormati sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak dan bergaya menunggu giliran mereka untuk berbicara, saya, Siti Hawani, selaku moderator hendak mengupas sedikit sebanyak terlebih dahulu tentang topik yang akan kami bincang pada hari ini, iaitu akhlak mulia dituntut dalam Islam. Akhlak berasal daripada perkataan akhlawa, tukhliku, yang membawa maksud as-sajiyah, perangai, at-tabi'ah, tabiat, dan al-marwah, peradaban yang baik. Manakala menurut istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam diri seseorang manusia yang mampu mengeluarkan sesuatu pemikiran tanpa paksaan. Akhlak terpuji yang ada dalam diri Rasulullah SAW yang patut dan perlu kita jadikan contoh dan suri tauladan yang baik. Terdapat dua sumber yang harus dijadikan sebagai pegangan hidup, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua-duanya dijadikan sumber rujukan kepada segala-galanya, termasuklah akhlak Islamiah. Jika manusia telah berakhlakul karimah atau mempunyai akhlak yang baik, mulia dan terpuji, insya-Allah hidupnya akan jadi lebih baik. Baiklah, sebelum mengupas sejuk ini dengan lebih mendalam, marilah kita berkenalan dengan ahli-ahli panel kita yang cantik dan manis pada hari ini. Pertama sekali, yang ayu berbaju kurung, Saudari Nurul Syatira binti Rafail selaku panel kita yang pertama. Seterusnya, yang kelihatan ceria, Saudari Norain Syazira binti Nordin selaku panel kita yang kedua. Begitu juga yang manis, Saudari Siti Wan Suhaila selaku panel kita yang ketiga. Dan akhir sekali, yang comel molek, Saudari Raja Faizatul binti Raja Azhar selaku panel kita yang keempat. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, saya ingin mengajukan soalan kepada panel kita yang pertama, Saudari Nurul Syatira. Apakah pendapat anda dan bolehkah anda memberi sedikit penjelasan tentang akhlak mulia dituntut dalam Islam? Silakan. Terima kasih pengerusi yang cantik moleknya membawa rasional persoalan. Terlebih dahulu, yang dihormati rakan-rakan panel sekalian dan seterusnya hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam satu perbincangan. Pada pendapat saya, sebelum kita berbincang tentang akhlak mulia yang dituntut di dalam Islam dengan lebih mendalam, eloknya kita melihat dalil-dalil yang membuktikan kebenaran akhlak ini dituntut di dalam Islam. Hadirin sekalian, ada satu ketika di mana Sa'ad bin Hisham bin Amir telah datang di Madinah dan bertemu dengan Sayyidina Aisyah dan bertanya, "Wahai Ummul Mukminin, ceritakan kami tentang akhlak Rasulullah SAW." Lalu Aisyah menjawab dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau tidak membaca Al-Quran?" Sa'ad menjawab, "Bahkan aku membacanya." Lalu Aisyah berkata, "Sesungguhnya akhlak Nabi SAW itu adalah Al-Quran." Hadis riwayat Muslim. Menurut Ibnu Rajab, yang dimaksudkan dengan akhlak Al-Quran itu ialah keredoan dan kemarahan Rasulullah SAW adalah berteraskan kepada apa yang telah digariskan di dalam Al-Quran. Kata beliau, iaitu baginda beradab dengan adab Al-Quran, berakhlak dengan panduan Al-Quran. Maka apa sahaja yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, maka itulah keredoan baginda. Dan apa sahaja yang dikeji oleh Al-Quran, maka itu adalah kemarahan baginda. Al-Qadi Iyad pula menjelaskan bahawa akhlak Nabi adalah setiap panduan yang boleh didapati di dalam Al-Quran. Kata beliau, akhlak baginda itu adalah setiap apa yang dihimpunkan di dalam Al-Quran. Apa sahaja yang dinilai baik, dipuji, disuruh oleh Al-Quran, maka Rasulullah SAW akan menghiasi dirinya dengan perkara tersebut. Oleh yang demikian, setiap panduan, bimbingan Allah Subhanahu wa taala mengenai sifat amanah, memperjuangkan keadilan, ketegasan hukum, bersifat berani,
dan menyantuni seluruh makhluk, maka itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam syurga. Baginda menjawab, takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Takwa adalah meninggalkan semua yang dilarang dan mengamalkan apapun yang diperintah sesuai dengan petunjuk dan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan bekal takwa, maka akhlak yang baik akan mudah kita terapkan dalam kehidupan seharian kita. Ini bermakna takwa dan akhlak haruslah beriringan agar kita dimasukkan ke dalam syurga. Akhir sekali, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Berdasarkan hadis ini, beruntungnya bagi seseorang yang tinggi akhlaknya untuk mendapat keutamaan yang dicintai oleh manusia agung dan akan mendapat tempat duduk yang paling dekat dengannya pada hari kiamat. Menurut baginda, akhlak adalah penjamin sebuah rumah di sekitar taman syurga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia benar. Penjamin rumah di tengah syurga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun ia bercanda. Juga menjadi penjamin sebuah rumah di syurga paling atas bagi orang yang memiliki akhlak yang baik. Bersambung kepada hadis sebelum ini, akhlak yang mulia merupakan syarat utama untuk kita mendapat kedudukan darjat yang tinggi di syurga kelak. Terima kasih kepada panel kita iaitu Saudari Nurul Syatira atas penjelasannya yang sangat jelas itu tadi. Walau bagaimanapun, saya yakin masih lagi terdapat akhlak mulia dituntut dalam Islam yang masih boleh dikupas. Seterusnya, saya mengubah tanya kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Saudari Norain Syazira. Bolehkah anda meyakinkan bahawa akhlak merupakan nilai yang menjamin keselamatan daripada api neraka? Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu, terima kasih kerana menjemput saya untuk berbicara dalam majlis forum ini. Untuk menjawab persoalan saudari moderator Siti Hawani, akhlak adalah amat penting dalam kehidupan manusia. Persoalannya kini, apakah kepentingan akhlak mulia yang dituntut dalam Islam? Pertama sekali, akhlak merupakan nilai yang menjamin keselamatan kita daripada dijilat api neraka. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan mereka yang tidak berakhlak akan termasuk dalam golongan ahli neraka. Sebagai contoh, melakukan maksiat, menderhaka kepada ibu bapa, melakukan kezaliman dan sebagainya. Kesannya Allah akan menolak mereka daripada menjadi ahli syurga dan menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang buruk merosakkan amal seperti cuka merosakkan madu. Para hadirin sekalian, kepentingan berakhlak mulia adalah ciri-ciri kelebihan di antara manusia. Ianya lambang kesempurnaan iman, ketinggian takwa dan kealiman seseorang manusia yang berakal. Pentingnya akhlak telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah bersabda yang bermaksud orang yang sempurna imannya ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Hal ini menyebabkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kekalnya sesuatu ummah juga kerana kukuhnya akhlak dan begitulah juga runtuhnya sesuatu ummah itu kerana lemah akhlaknya. Kesannya hidup bermasyarakat akan lebih aman dan harmoni kerana utuh akhlak manusia yang mulia. Mari kita lebarkan skop lensa diskusi mauduk seterusnya. Para hadirin sekalian, ingin saya tegaskan lagi bahawa akhlak yang terjaga dan mulia adalah merupakan cerminan diri. Hal ini dikatakan demikian kerana akhlak boleh digambarkan melalui tingkah laku atau akhlak yang ditunjukkan. Tambahan lagi, ia adalah perhiasan diri bagi seseorang. Dalam konteks ini, dapat kita ibaratkan sebagaimana akidah merupakan tunjang agama, syariat pula merupakan cabang dan rantingnya, manakala akhlak adalah yang mewarnai seperti bunga-bungaan yang menyerikan hiasan pokok tersebut. Justru itu, akhlak amatlah dititik beratkan dalam agama Islam.
kesinambungan dan kelangsungan diskusi ini, akhlak mempengaruhi tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari hinggalah seterusnya. Bak kata pepatah, di mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Begitulah ungkapan peribahasa Melayu yang menerangkan isi seterusnya ini. Akhlak tidak dapat dibeli atau dinilai dengan wang ringgit. Ia wujud di dalam diri seseorang hasil didikan kedua ibu bapa ataupun penjaga serta pengaruh dari masyarakat sekeliling mereka. Dalam kata lain, anak diibaratkan sebagai kain putih dan ibu bapa adalah orang yang bertanggungjawab untuk mencorakkannya. Jika kukuh asas yang dibina, maka tegaklah masyarakat itu. Jika lemah, maka robohlah apa saja yang dibina di atasnya. Sekian sahaja bicara saya kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar berhubung tajuk kita sebentar tadi, Saudari Norain Shazira. Saya yakin bahawa semua jelas dengan penerangan yang diberikan. Seterusnya, saya ingin mengajukan soalan kepada Saudari Siti Wan Suhaila. Bolehkah anda mengulas berkaitan akhlak sebagai benteng keimanan dalam diri? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Terima kasih kepada moderator kita yang cantik, molek dan petah percakapannya. Saya mulakan hujah saya dengan sedikit ringkasan mengenai akhlak, iaitu akhlak ialah budi pekerti, perangai tingkah laku atau tabiat yang sememangnya penting dalam kehidupan umat Islam. Maka dengan itu, selain kepentingan-kepentingan yang diungkapkan oleh panel ketiga sebentar tadi, pada pendapat saya, akhlak juga penting sebagai benteng pertahanan keimanan dalam diri seseorang. Hal ini kerana jika seseorang itu berakhlak, maka dia dapat menjauhi perbuatan dosa. Sebagai contoh, apabila seseorang itu diajak mengumpat orang lain, individu tersebut akan menolak dan menasihati orang tersebut. Kerana orang yang berakhlak mulia akan sentiasa menjaga adab, tingkah laku serta tutur katanya supaya tidak menyakiti hati orang lain. Individu yang sedemikian akan dijauhi orang yang berbuat dosa kerana perbuatan mereka tidak disokong. Maka terhindarlah orang yang berakhlak dari perbuatan yang mendatangkan keburukan kepada diri dan juga masyarakat. Maka dengan itu, keimanan seseorang semakin bertambah jika mereka berakhlak. Selain itu, akhlak juga merupakan lambang kesempurnaan iman. Menurut sabda Nabi Muhammad SAW, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya, kerana beliau merupakan orang yang paling sempurna keimanannya. Dengan berakhlak yang baik dan mulia, kita akan dapat meneguhkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kerana berakhlak mulia ialah tuntutan Islam. Maka jika kita berakhlak mulia, itu menunjukkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, kebanyakan perkara yang memasukkan manusia ke syurga ialah ketakwaan kepada Allah dan mempunyai akhlak yang baik. Nabi SAW pernah bersabda, kebanyakan perkara yang memasukkan manusia ke syurga ialah ketakwaan kepada Allah dan mempunyai akhlak yang baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang melampaui batas dan tidak bersopan santun. Dalam membicarakan pilihan akhlak, ada juga orang yang celah akhlaknya. Golongan tersebut seperti riak, takbur, menipu dan sebagainya. Justru itu, orang yang baik perilakunya tidak mempunyai ciri-ciri sedemikian. Maka, jelaslah bahawa seseorang yang dihiasi kesempurnaan akhlaknya menandakan dia juga merupakan kesempurnaan iman. Di samping itu, dengan berakhlak mulia, kita dapat mengelakkan diri dari melakukan perkara maksiat. Saya ulaskan sedikit lagi mengenai akhlak, iaitu ia adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk serta ilmu yang mengajarkan pergaulan manusia. Berikutan dengan hal itu, orang yang berakhlak sedia maklum tentang hukum hakam Islam, maka mereka pandai menilai mana yang betul dan mana yang salah. Sebagai contoh, pergaulan bebas di antara mukmin dan mukminin sememangnya dilarang sama sekali kerana ia boleh mendatangkan maksiat.
Oleh itu, orang yang berakhlak seharusnya menjauhi perkara tersebut kerana mempunyai penilaian yang bijak terhadap perbuatan-perbuatan sedemikian. Akhir sekali, akhlak yang baik mampu menjadi instrumen dakwah yang berkesan dalam menyebarkan keindahan Islam kepada masyarakat. Akhlak yang baik menarik perhatian umat Islam kepada sempurnanya ajaran Islam. Sebagai contoh, semasa Nabi Daud SAW berdakwah, ramai tertarik dengan pegangan Islam kerana akhlak mulia yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad. Dan dengan itu juga kita boleh aplikasikan dalam hidup kita, seperti apabila kita menasihati seseorang, nasihatlah secara baik dan lembut agar mereka akan mendengar apa yang kita bicarakan dan tidak mempertikaikan kesalahan mereka. Malah mereka lebih cenderung mendengar nasihat dari seseorang yang baik sikapnya. Oleh itu, akhlak yang mulia akan diminati ramai dan dijadikan contoh yang baik. Ini bukan sahaja memberi impak kepada diri tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Kesimpulannya, sudah terang lagi bersulu, mencerminkan akhlak yang baik adalah salah satu kewajipan sebagai umat Islam dalam menjalankan kehidupan yang diredai Allah. Dengan berakhlak, kita juga akan mendapat pahala yang bertimpal dan jaminan keselamatan dari siksaan api neraka. Oleh itu, marilah kita ramai-ramai melatih diri melakukan banyak amal ibadah agar akhlak kita sentiasa terjaga. Dan dengan ini saya akhiri perbicaraan saya untuk memberi laluan kepada panel kita yang seterusnya dalam menyampaikan isi-isi yang padat dan bermakna. Silakan. Terima kasih saudari Siti Wan Suhaila, ahli panel kita yang ketiga. Akhir sekali kita beralih kepada saudari Raja Faizatul. Saya ingin bertanya, apakah punca kepada akhlak yang buruk? Bolehkah saudari perjelaskan? Terima kasih moderator yang comel dan anggun pada hari ini serta ahli-ahli panel yang lain. Pada pendapat saya, akhlak buruk berpunca dari hati yang dipenuhi dengan sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat mazmumah adalah kotoran-kotoran hati. Kotoran hati ini juga dikenali sebagai maksiat batin. Akhlak yang buruk sangat tidak disukai dalam agama Islam. Agama Islam sangat memberatkan akhlak yang baik dan mulia. Nabi Muhammad SAW diutus bukan sahaja untuk mengajar manusia supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga untuk memperbetulkan akhlak manusia. Akhlak buruk tidak dibenarkan di dalam agama Islam kerana akhlak buruk ini membawa kepada akibat buruk yang akan merugikan diri kita di dunia dan di akhirat kelak. Antara akibat buruk dari akhlak yang buruk adalah seperti berikut. Yang pertama, amal menjadi rosak. Dari hadis Rasulullah SAW yang bermaksud bahawa akhlak yang buruk akan merosakkan amal seperti cuka merosakkan madu. Artinya, segala amal soleh yang kita lakukan akan menjadi tidak berguna jika kita mempunyai akhlak yang buruk. Amal yang rosak ini tidak akan mendatangkan apa-apa pahala kepada kita dan apabila dihisap di mahsyar kelak, ia tidak akan memberatkan timbangan amal kita. Akhlak yang buruk yang merosakkan amal ialah hasad, dengki dan riak. Dari hadis Rasulullah SAW yang bermaksud bahawa dengki itu akan memakan amal yang kering. Yang kedua, mati dalam su'ul khotimah, iaitu kematian yang buruk. Dari kata-kata Imam Ghazali radhiyallahu anha yang bermaksud bahawa jika seseorang itu tidak belajar ilmu tasawuf, iaitu akhlak, maka dia akan mati dalam su'ul khotimah. Seseorang itu tidak boleh memperbaiki akhlaknya untuk menjadi lebih baik jika dia tidak tahu membezakan antara akhlak yang baik dan juga akhlak yang buruk. Pelajaran ilmu tasawuf adalah satu ilmu tentang akhlak dalam Islam. Hukumnya adalah fardu ain atas setiap mukhalaf. Orang yang tidak belajar tasawuf tidak akan tahu bahawa akhlaknya itu adalah salah dan akan merugikan dirinya di dunia dan di akhirat. Apabila dia mati dalam keadaan akhlaknya yang buruk, maka dia di golongan orang yang mati dalam su'ul khotimah. Indikator yang ketiga, kesan jika seseorang itu tidak berakhlak, dia tidak boleh memasuki syurga. Akhlak yang buruk akan merosakkan amal.
amal yang rosak ini tidak akan mendatangkan apa-apa pahala kepada kita dan apabila dihisap di mahsyar kelak, ia tidak akan memberatkan timbangan amal kita. Apabila timbangan amal kita ringan, bagaimanakah kita akan memasuki syurga Allah? Jika tidak memasuki syurga, kemanakah kita akan dimasukkan kelak? Jawapannya ada di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW ini. Contoh yang pertama, seseorang wanita yang mengurung kucingnya sehingga mati. Contoh yang kedua pula, seorang istri yang mengatakan kepada suaminya, "Aku tidak melihat satu kebaikan pun daripadamu." Contoh yang ketiga, seorang wanita yang sentiasa berpuasa di siang hari dan beribadah sepanjang malam, tetapi lidahnya suka menyakiti hati jiran. Apabila ditanya apakah balasan bagi 3 orang wanita yang berakhlak buruk ini, Nabi SAW menjawab tanpa ragu, neraka. Di samping itu, seseorang tidak rasa tenang dalam hidupnya. Orang yang hidupnya dipenuhi dengan rasa marah, dengki, benci, dendam, cemburu, iri hati dan sebagainya, tidak akan merasa tenang dan aman dalam kehidupan sehariannya. Hati sentiasa tidak senang apabila melihat orang lain hidup senang ataupun mendapat nikmat. Mulutnya akan sentiasa mengumpat atau mengungkit-ungkit. Akalnya akan sentiasa berfikir bagaimana dia boleh menjatuhkan orang lain. Pendek kata, hidupnya akan dipenuhi dengan rasa tidak puas hati sesama manusia lain. Bagaimanakah orang seperti ini akan merasa tenang dan bahagia? Seterusnya, seseorang itu sukar melawan sakit yang zahir dan yang batin. Orang yang tidak ada ketenangan dalam hati akan mengalami tekanan hidup yang berat. Tekanan ini akan menyebabkan penyakit-penyakit lain seperti darah tinggi dan sakit jantung. Jiwanya juga akan tertekan sehingga kemungkinan akan menjadi murung dan sedih yang berpanjangan. Seseorang yang berakhlak buruk juga tidak akan disukai orang. Hal ini kerana tiada siapa yang suka berkawan dengan orang yang berakhlak buruk ini. Dirinya akan dijauhi kerana dia tidak membawa kebaikan kepada sesiapa pun. Inilah sebahagian daripada kesan-kesan atau akibat-akibat buruk yang menanti orang yang tidak memperbaiki akhlaknya. Sesungguhnya, akhlak yang buruk wajib dibersihkan dari diri orang yang beriman. Bersihkan hati kerana hati adalah tempat pandangan Allah. Hati yang bersih akan melahirkan akhlak yang baik dan terpuji. Hati yang kotor akan melahirkan akhlak yang buruk juga. Wallahu alam bisawab. Sekian, terima kasih. Baiklah, ribuan terima kasih kepada ahli-ahli panel kita, Saudari Nurul Syatira, Norain Syazira, Siti Wan Suhaila dan Raja Faizatul yang telah menyuarakan pendapat dan menghuraikan dengan mendalam berkaitan akhlak yang mulia dituntut dalam Islam. Demikianlah tadi perbincangan yang amat menarik berhubung akhlak mulia dituntut dalam Islam dalam forum kita pada hari ini. Selanjutnya, sebelum mengakhiri perbincangan ini, izinkan saya untuk merumuskan topik perbincangan kami pada hari ini iaitu akhlak mulia dituntut dalam Islam. Sebagai umat Islam, hendaklah kita mengamalkan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala larangannya. Kita hendaklah berusaha memperbaiki diri ke arah kebaikan dan meningkatkan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika sebelum ini kita masih sering melakukan pelbagai kekurangan, maka marilah kita berusaha memajukan diri ke arah kesempurnaan dan berpegang teguh dengan ajaran Islam. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Entah sirih salah sarung, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai, terimalah salam, salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli-ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan perbincangan forum kami pada hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini, selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia.